Okay, so kita nak masuk subtopik yang terakhir untuk chapter 2, nomenclature of inorganic compound. So, bear in mind, inorganic compound ni kita ada yang covalent compound dan juga ada ionic compound. Okay, cumanya untuk kita punya untuk kita punya syllabus, kita akan fokus more on kita akan fokus more on ionic compound. Maksudnya yang compounds, chemical compounds that are made of metal and non-metal lah. Okay, so pertama sekali untuk kita punya kelas hari ini, you need to know how to define cation and anion. Dan kemudian kita kena tahu what is the name for common cations and anions dan dia punya salts according to IUPAC nomenclature. Okay, IUPAC tu apa? International Union for nanti awak cari Dia adalah satu badan yang regulate tentang nomenclature for chemistry lah. Okay. Okay, so kita tengok. Untuk ionic compounds or salt that contains two elements, as usual, you give the name for the metal ataupun dia punya positive ion. Okay. Bear in mind that there are a few positive metal yang perlu include Roman numerals. Usually dia daripada transition element, transition metals, okay? Dan ada juga metal daripada group 14. Group 14, group 13 kadang-kadang okay? Tapi dalam saya punya list ni saya akan tekankan kepada group 14 lah, okay? Group 14 ni atas tu ada carbon, kalau kamu ingat. Carbon adalah non-metal bawah dia adalah silikon. Silikon tu adalah metalloid sudah. Okay, so bawah daripada silikon tu kita ada metals, okay. So di sana, group 14 metals, dia boleh mempunyai more than one oxidation number. Jadi apabila metal awak can have more than one oxidation number, you have to include the Roman numerals. Apa benda Roman numerals? Saya akan tunjuk Okay, dan kemudian untuk dia punya monoatomic negative ion, okay, contohnya fluorine, chlorine, bromine, iodine, okay, ataupun oxygen, ataupun nitrogen. Jadi ending dia mesti ide, okay, maksudnya fluoride, chloride, bromide, iodide, oxide, phosphide untuk phosphorus nitride, okay. So sekiranya awak punya negative ion tersebut dia adalah monoatom, maksudnya satu atom saja, maka ending dia mesti ide ni, okay. So jangan keliru sebab dia ada juga ite dengan ate ataupun ite ataupun okay, phosphate, sulfate. So kamu jangan keliru. Biasanya yang ite dan juga ate ni adalah polyatomic negative ion. Contohnya ini sulfate ini. Polyatomic tu maksudnya ion itu terdiri daripada more than one element ataupun more than one atom. Okay, so saya panggil dia sebagai polyatomic ion ataupun polyatomic negative ion. Okay, jadi nanti kita akan tengok list dia. Kamu kena get familiarized. You have to familiarize yourself with this ions. Okay. Okay, so pertama sekali saya nak sebab masih ramai dalam exam sebelum ini pelajar dia switch between cation dengan anion. So kalau cation dia adalah positif sebab kamu akan happy bila main dengan kucing. Okay. Cation. Okay. So cation positif. Anion macam onion kan? Bawang, onion.
Jadi kamu ingat anion adalah negatif ion sebab kalau kamu potong bawang, kamu akan rasa pedih dan kamu padam mata. So mata awak akan jadi straight line macam tu. Kan? So bila kamu tutup mata, kamu akan mengelakkan daripada kamu rasa pedih lah kan. So anion ataupun onion. Jangan salah eja anion bukan onion. Onion O-N-I-O-N. Anion A-N-I-O-N. Dan dia punya charge adalah negatif. Okay, do not switch in between these two types of ion. Okay, so ini ada definition of cation. So cation is a positive charged ion formed when a neutral atom loses electron. Okay, so kalau kamu tengok di sini contohnya yang saya bagi adalah sodium. Kita tahu dia adalah elemen daripada group 1 dan dia mempunyai proton sebanyak 11. Jadi sekiranya dia adalah neutral, the number of electron for sodium is also 11. Okay, so when sodium lose its electron, so kita buang elektron satu, apa yang berlaku? Sebab dia masih lagi sodium, therefore proton number dia masih 11 Kalau proton number dah berubah, it is no longer a sodium lagi. Let's say kamu kira kan, tiba-tiba kamu kira tak kat sini, proton number 10. Itu dah jadi elemen lain. Okay, so kamu akan dapat apa? Neon kamu akan dapat neon sudah. Okay, jadi hati-hati. Proton number itu is exclusive for that element. Selagi dia nak sodium, walaupun dia lose electron, it is still sodium with 11 protons. Okay, so what happen? Sekarang ni apabila dia lose electron, dia telah mengurangkan bilangan elektron dia kepada 10. Okay, so again saya tekankan di sini, when your atom loses electron, what happen? The number of electron yang akan reduce, bukannya number of proton yang reduce. So hati-hati. Okay, so again, cation is a positive charge ion formed when a neutral atom loses electron. Itu adalah definition for cation. Positive loses electron. Okay, positive ion form when neutral atom loses electron. Okay, so these are some of the common cation yang kamu kena become acquaintance with. Okay, so daripada group 1, jangan lupa walaupun hidrogen ni ada orang cakap dia bukan group 1, tapi kalau kamu tengok daripada periodic table, dia berada di atas, paling atas group 1. Dia bukan ahli group 1 secara tetap sebabnya adalah dia bukannya metal satu. Lagi satu dia tidak mempunyai metal properties like shining and everything kan. Jadi dia berada di grup 1 tetapi dia tidak seperti ahli-ahli grup 1 yang lain lah. Jadi kamu kena kenal kita ada hydrogen ion, lithium ion. Okay. So temanya untuk cation, you just tambah perkataan ion saja di belakangnya to show that you are talking about ion. Okay. So kita ada hydrogen, kita ada lithium, kita ada sodium, potassium and cesium. Okay, so jangan lupa siapa yang belajar bahasa Melayu di sekolah, mungkin kamu gunakan natrium ion. So hati-hati kita gunakan bahasa Inggeris. So dalam bahasa Inggeris kita akan gunakan nama sodium, okay. Bukan S Nanti bila dah belajar sodium pula, diingat simbol untuk sodium S. So hati-hati, S adalah untuk sulfur, betul? Senyap je ni. Gimana? Dengar Dengar, Sir. Okay. Dengar, Sir. Okay. Good. Dengar. Okay. Lagi satu adalah potassium. So potassium simbol dia adalah K. Jadi bahasa Melayu dia ataupun dia punya simbol tu maksud dia sebenarnya adalah kalium kan. Tapi sebab orang putih dia nak romanizekan benda tu, dia jadi potassium lah. Okay. Dia ada lah dia punya cerita ataupun history kenapa orang panggil potassium Dia asalnya daripada potash. So daripada potash tu dia ubah kepada potassium. Sebab potash ni dia adalah dia bukan potassium sahaja, dia bercampur dengan elemen yang lain. Okay, jadi bila dia dah isolate
potassium sahaja, dia dapat purely kalium saja atau potassium saja. Sebab tu dia nama tu sebenarnya berasal daripada perkataan tu lah, potash. Okey, so seterusnya untuk group 2 cation kita ada beryllium, kita ada magnesium, kita ada kalsium, kita ada strontium dan juga barium. Okey, group 2 adalah alkaline earth metal dan dia semuanya mempunyai positive to charge. Jadi kalau saya cakap group 1, semua elemen di dalam group 1 akan membentuk ion positive 1. Okay? So semua orang tahu group 1 dia punya oxidation number adalah positive 1. Jadi jangan kamu keliru. So saya cakap lithium, oh lithium plus. Kalau saya cakap potassium, oh potassium plus, macam tu. Sama juga dengan group 2. So dia mempunyai charge plus 2. So kalau saya cakap barium ion, so maksudnya Ba2 plus. Tak ada Ba3 plus. Tak ada Ba4 plus. Okay. Therefore, all elements in group 2 akan mempunyai positive 2 charge. Semua orang tahu. Jadi tidak perlu Roman numeral. Okay, nanti saya akan bagi tengok apa itu Roman numeral kan. Okay, so seterusnya group 13 kita ada aluminium. Ini adalah yang famous aluminium sebab bawah daripada aluminium dia telah membentuk metalloid. Dan ada a few yang akan mempunyai bawah daripada aluminium kita ada metals lah, dan metal tersebut dia akan ada yang boleh form more than one oxidation number. Jadi saya tak tekankan di sini lah. Okay, dan jarang pun keluar, dia bukan common ion lah. Okay, jadi saya tak tekankan di sini lah. Okay, so untuk group 13 ion, aluminium, kita ada aluminium 3+. Okay, so bila saya cakap aluminium, kamu kena tahu bahawa aluminium will always have a positive 3 oxidation number ataupun charge, positive 3 charge. Okay, okay, so seterusnya. Seperti yang saya cakap tadi, transition metals usually akan mempunyai more than one oxidation number. Okay, so kenapa kita perlu letak Roman numerals? Because they can form more than one oxidation number. Okay, usually daripada transition metals lah. Okay, so nanti kita akan belajar dalam chapter 5 kenapa kenapa dia boleh form more than one oxidation number. Saya akan sentuh sikit kat sana. Tetapi ada juga transition metal yang kebiasaannya ataupun usually dia mempunyai satu saja oxidation number. Contohnya macam silver. Okay, so silver usually dia mempunyai positive one oxidation number. Jadi dia punya charge adalah Ag+. Okay, dia ada juga Ag2+, but it's not common. Okay, jadi di sini saya listkan silver usually has positive one oxidation number. Zinc pun sama. Walaupun dia berada di dalam transition metals, kalau kamu tengok daripada periodic table tu kan, dia berada dalam group 12. Jadi dia berada dalam transition metal punya group kan. Transition metal punya block. Okay, tetapi usually zinc akan mempunyai oxidation number 2+. Jadi zinc 2+, silver plus. Okay, jarang silver yang ada silver 2+. Okay, zinc ni memang dia zinc 2+. Dia memang tak ada oxidation number yang lain lah. Dia nak form oxidation number yang lain tu susah. Okay, tetapi kawan-kawan dia yang lain di dalam transition metals ni boleh form more than one oxidation number. Jadi awak kena hati-hatilah. Di sini kita perlu letak Roman numerals. Okay, so Roman numerals for elements. Okay, so apa itu Roman numerals? Nombor-nombor ni. Dan kalau kamu tengok chromium, kalau chromium 2+, nama dia adalah chromium 2 ion. Nampak tak? Chromium dalam kurungan 2. Jangan jarakkan chromium dengan kurungan ini. Kena kepit. Itu adalah IUPAC punya arahan.
IUPAC punya rule lah. Okay, so chromium dalam kurungan 2 ion. So kalau chromium 3+, so dia adalah chromium 3 ion. Macam tu lah. Okay, so the apa namanya ni, dia punya charge, itu yang kamu kena letak sebagai Roman numerals di sini. Okay, so ini adalah list antara common cation yang kamu kena familiar with lah. So kita ada iron, so iron 2 ion, iron 3 ion. So semuanya bergantung kepada dia punya charge di sini. Okay, so cobalt 2 ion, cobalt 3 ion. Okay, so itu adalah Roman numerals yang Roman numerals refer to the charge of your metal cation. Okay. Okay, so ni adalah, kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah ahli daripada group 14. Walaupun di group 14, dia bukan transition metals, they can still form more than one oxidation number. Okay, so ini adalah SN ataupun nama simbol adalah stannum, tetapi for the name, we are going to use tin. Okay, so tin 2 ion sebab the charge is 2+. Tin 4 ion because the charge is 4+. Okay, so untuk PB ataupun plumber, kita gunakan lead. Jadi PB2+, so the name for the ion is lead 2 ion. PB4+, lead 4 ion. Okay, so ini adalah a few metals that can form more than one oxidation number that are not from transition metals. Okay. Okay, so seterusnya kita ada non-metal cation. So non-metal cation ini adalah cation, positively charged, tetapi dia bukanlah elemen yang terdiri daripada metals. So nitrogen dengan hydrogen ni obviously we know that they are not metal, tetapi dia masih can form a cation ataupun positively charged ion, dan ia adalah polyatomic ion. Jadi ini adalah ammonium ion. Jangan keliru dengan ammonia. Ammonia adalah NH3. Ini adalah ammonia. Biasanya ammonia ni dia wujud sebagai gas lah. Okay, so ammonium ion, dia ada ekstra satu lagi hidrogen dan dia mempunyai charge positif. Jadi dia adalah ammonium ion. Okay, yang bawah ni pula adalah H3O+. H3O+ ni namanya adalah hydronium ion ataupun hydroxonium ion. Okay, so ini adalah common ion yang kamu kena tahu dan banyak ditanyakan di dalam exam. So kita nak move on kepada anion. Jadi seperti yang saya cakap tadi, anion is negative charge ion which form when a neutral atom gains electron. Okay, so again, chlorine. Chlorine ni dia mempunyai proton sebanyak 19. Jadi 19 proton. Okay. Jadi bilangan elektron dia juga adalah 19 for neutral atoms. Tetapi bila dia gain elektron, dia gain 1 elektron. Jadi apa yang berlaku? Proton number dia masih sama, iaitu 19. Tetapi yang berubah di sini adalah bilangan elektron dia jadi 20. Okay. Jadi bila elektron lebih daripada proton, apa yang berlaku? Dia akan mempunyai charge negatif. Okay, so anion is a negative charge ion formed when a neutral atom gains electron. Okay, so mungkin untuk ion ni susah sedikit tapi tak ada susah sangat. Okay, seperti yang saya cakap tadi, sekiranya dia adalah monoatomic ion, pengakhir dia mesti I. Okay, so kalau hydrogen dia form negative ion, dia akan diberi nama sebagai hydride. Okay. Okay, mesti kamu pelik. So macam mana hydrogen boleh jadi negative ion pula? Okay, so hydrogen dia ni macam talam dua muka Sebab bila dia jumpa metal, dia akan form negative ion. Okay, so biasanya hydride ion ni kamu akan jumpa apabila hydrogen dia bertemu dengan metal. Okay. Hydrogen bukan metal, tapi bila dia meet
metal, contohnya macam sodium. Contohnya kalau kamu nampak NaH. So kita tahu Na ini adalah metal kan? Jadi automatically kamu akan tahu bahawa H ini bukanlah H+, tetapi dia adalah H-. Okay? Jadi bila nak bagi nama, kita bukan bagi dia sebab nama dia bukanlah sodium hydrogen, tetapi nama dia telah menjadi sodium hydride macam tu. Sebab hidrogen dengan metal akan mempunyai charge -1. Okay? So ini adalah hydride, bukan hydrogen ion seperti yang saya tunjuk tadi lah. Okay, so kena hati-hati di sana. Okay, seterusnya kalau nitrogen, nitride. Kalau phosphorus, phosphide. Kalau oksigen, oxide. Kalau sulfur, sulfide ataupun sulfide. Sama je. Ini ejaan yang diterima oleh IUPAC. Sulfide ni diterima oleh IUPAC cuma digunakan untuk yang biasa ramai guna sulfide pH ni adalah UK punya English. Kalau kamu tengok US punya English banyak guna F instead of pH. Okay, so untuk ini, untuk group 17, fluorine, ion dia fluoride, chloride, bromide, iodide. Semuanya I. Sebab dia monoatomic. Balik lidah saya. Okey lagi ke tu? Hello? Okay, sir. Kalau ada apa-apa tanya tau. Kalau ada apa-apa tanya. Okay, so selain daripada itu ada juga ion, anion yang masih mengekalkan nama ataupun sufiks ide walaupun dia mempunyai lebih daripada satu atom. Contohnya macam Cn, jadi nama dia adalah cyanide. Kalau OH, namanya adalah hydroxide. Okay, masih ide di belakangnya. Okay, so nampak ni, O2, 2 minus, peroxide. O2 minus, superoxide. So hati-hati sedikit dengan oksigen ni sebab dia ada oxide. Kalau dia seorang-seorang macam ni saja, oxide. Dan juga dia ada peroxide dan juga superoxide. Jadi hati-hati untuk oksigen. Tapi most of the time, it is oxide lah. Oxide yang atas ni, most of the time. Tapi ada juga masa di mana dia akan membentuk peroxide. Contohnya, H2O2. Okay, so apa yang berlaku di sini adalah di dalam kita punya H2O2, kita ada H+, dan juga kita ada O2 2-. Okay. Okay, so apa yang berlaku di sini adalah ini adalah hydrogen atom, hydrogen ion. Dan ini adalah peroxide ion. Hydrogen ion dan juga peroxide ion. Jadi bila kita nak bagi nama dia, kita akan dapat apa? Hydrogen Peroxide. Yes. Nampak? Dia bukannya oksida biasa, tapi dia adalah hydrogen peroxide. Kerana di dalam compound ini, oksigen exist as O2 2-, bukannya O2-. So kena hati-hatilah, tapi tak banyak punya case macam ni. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada polyatomic ion. Okay, so ini adalah antara polyatomic anion yang famous. Okay, yang pertama sekali saya nak tekankan kepada awak adalah metal juga boleh form anion. Syaratnya biasanya kena ada oksigen juga. So kalau kamu nampak di sini, so kromium dengan oksigen, dia dengan 4 oksigen dengan charge 2-, dia mempunyai nama chromate. Nampak dah mula dah atel dah ni. Bukan ide lagi macam atas. Okay. So seterusnya kalau Cr2O7 2-, dichromate. Lepas tu MnO4-, namanya adalah permanganate. So hati-hati. Okay, so seterusnya. Okay, so di sini saya listkan untuk carbon dan juga phosphorus. Okay, so kalau kamu tengok di sini, kalau CO3 2-, carbonate. Kalau saya tambah hidrogen 1,
charge sudah kurang. Okay, so daripada 2 minus jadi minus 1 saja. Jadi nama dia pun telah berubah, iaitu saya tambah hidrogen di sini. Okay, dia jadi hydrogen carbonate dengan charge-nya negatif sahaja. Tidak ada two negatif macam carbonate sebab kita ada hidrogen kan. Okay, so kalau nak bagi nama lain boleh juga, iaitu bicarbonate. Okay, so kalau saya cakap sodium bicarbonate, maksudnya apa? Sodium bicarbonate. So kita tahu sodium adalah Na+. Ni sodium ni. Dan juga HCO3 ni adalah HCO3 minus. Jadi HCO3 ini adalah bicarbonate. Okay, so nama compound ini adalah sodium. Ini adalah sodium ion. Ini adalah bicarbonate. Jadi nama compound sodium bicarbonate. Macam tu. Okay, so sodium bicarbonate ni adalah salah satu compound yang kamu gunakan untuk apa? Untuk masak kek. Okay. Dengar ke? Sebab ada tadi yang Dengar. sebab ada bunyi kipas tadi. Okay. So, seterusnya selain daripada carbonate dan juga hydrogen carbonate ataupun bicarbonate, so kita ada oxalate ion. Okay, so oxalate ion ni dia ada 2 carbon dan kita ada 4 oksigen dan charge adalah 2 minus. Sekiranya saya tambah hidrogen di sana, again apa yang berlaku, charge dia pun telah berkurangan daripada 2 minus kepada 1 minus dan dia akan menjadi hydrogen oxalate ataupun binoxalate. Okay, binoxalate Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada nitrogen dan juga sulfur. So nitrogen seperti biasa kita ada nitrate, NO3 minus dan juga kita ada nitrate ataupun nitrite. Okay, nitrite. Okay, T bunyikan T tu kalau saya tanya. Nitrite. Sebab kita nak bezakan dengan nitride. Nitride tadi adalah N3 plus tadi. Ni nitride. Okay, yang ni adalah nitrite. Okay, so ni nitrite ataupun nitrate bahasa Melayu dia kan. Okay, so seterusnya untuk sulfur, dia tak adalah yang tambah H tu. Okay, jarang Okay, so seterusnya kita ada sulfur, so kita ada sulfate, SO4 2 minus. 4 pula kan, nitrogen, NO3 minus. So hati-hati, sebab tu saya buat table ni supaya kamu nampak ini ada 3 carbon ni, ni ada 3 oksigen, ni ada 4 oksigen, so hati-hati So kemudian kalau saya tambah hydrogen, again charge dia pun telah berkurangan daripada 2 minus kepada 1 minus. Okay, so ini adalah hydrogen sulfate ataupun bisulfate. Okay, so kemudian kalau kita ada 2 sulfur dan 3 oksigen dengan charge 2 minus, kita ada thiosulfate di sini. Dan kemudian sekiranya satu daripada oksigen tu dah tak ada, ni SO3 ni SO4 yang tadi. So SO3 2 minus, kita akan mempunyai nama dia telah berubah daripada sulfate kepada sulfate bahasa Melayu dia ataupun sulfite. Okay, kalau kita tambah hidrogen di sini, again charge dia pun kurang 1 di sini, jadi kita akan dapat hydrogen sulfide ataupun bisulfite. Meletak-letak bunyi T kan, sebab saya nak bezakan dengan sulfide. Okay, nanti salah. Okay, so seterusnya ni untuk group 17. So kalau kamu tengok dekat sana, group 17 ada 4 jenis polyatomic ion dan dia bergantung kepada bilangan oksigen attached to your group 17 elements lah. Okay, so sekiranya kalau kamu tengok dekat sini, sebenarnya dia mula dekat sini. Fluorate, FO3 minus. Okay, so kalau kita tambah satu lagi oksigen, kita akan dapat perfluorate. Okay, tambah satu oksigen, kita dapat perfluorate. Macam tu. Okay, dan kalau kita tolak satu oksigen, kita akan dapat fluoride ataupun fluorite. Okay, tapi kalau daripada fluoride,
kita tolak satu lagi oksigen, kita akan dapat hypofluorite. Kita tambah satu oksigen daripada fluoride. Fluoride kita kurangkan satu oksigen, tapi kalau kita kurangkan satu lagi oksigen, iaitu dia ada satu saja oksigen kan, FO saja, ClO saja, kita akan dapat hypofluorite ataupun hypofluorite. Okey? Ada soalan ke? Sir. Syarifah? Ya. Mau kena hafal kan ni? Nampaknya ya Syarifah Arina. Cecilia. Cecilia bukan Syarifah soalan. Oh sorry. Cecilia and Crystal. Yes, awak kena hafal. Tapi saya dah tunjukkan dalam table ni, setiap malam kamu tengoklah. Supaya kamu macam, oh ini. Macam tu. Okay? Tak banyak pun. Kalau kamu dah biasa nanti kamu akan ingat. Sebab sebenarnya dia lebih kurang saja kan untuk grup 17 macam ni. Macam tu. Boleh Boleh tak? Itulah banyak benda nak kena hafal. So kena rajin. Okay, so habis untuk kita punya untuk kelas hari ni. Lepas ni kita akan buat latihan. Jangan lari kita nak buat latihan. Okay, so experience is simply the name we give our mistakes. So jangan takut untuk buat kesalahan. Tapi kenalah belajar daripada kesalahan. Ni buat salah, biar je. Jangan tau. Kalau buat salah kena minta maaf. Okay, so kita buat latihan sedikit. Okay, saya bagi awak masa 2 minit untuk bagi nama. Kan? Deep kan Alia? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya pada messages ni sebab saya tengok je. Kalau ada apa-apa awak nak tanya kan kat tepi ni. Okay, so cuba try jawab soalan ni. Nah, itulah. Okay, so soalan exam biasanya dia suruh kenal pasti apakah ion yang terdapat di dalam compound tersebut. Jadi kamu kena nyatakan kita ada K plus ion iaitu potassium ion dan juga Cl minus ion iaitu chloride ion dan kemudian kamu akan bagi nama dia sebagai potassium chloride. Okay, so seterusnya kita ada Na3. N. Awak kena ingat sebab ni adalah awak ingat tak yang silang tu? Ingat tak? Ada tak? Cikgu awak kat sekolah menengah? Ada ajar kan? Yes, bagus. Kalau ingat lagi bagus. So kita tahu Na plus adalah sodium ion. Dan kemudian kita ada nitrogen ion, nitrite ion. So N3 minus So nitrite ion. Jadi bila kita nak tulis sebagai chemical equation, chemical formula, jadi kita akan dapat seperti inilah. Na ni akan ambil nombor yang ada pada charge nitrogen tu tadi. So kita akan dapat Na3. Manakala kita punya nitrogen akan dapat charge daripada kita punya
sodium, which is 1 lah kan. Jadi kita dapat Na3N. Macam tu lah. Jadi kalau kamu nak bagi nama, kita akan dapat nama compound ini sebagai sodium nitride. Okay, nombor 3 tu senang. Magnesium chloride kan. Okay, so seperti biasa, saya cuma nak sebenarnya saya nak tunjukkan, kita tahu bahawa magnesium dia punya charge adalah 2+, dan kemudian klorin, ini warna lain-lain, magnesium 2+. So ini adalah magnesium ion. Dan kemudian kita ada klorin, Cl-. So ini adalah klorin ion. Klorin ion pula, chloride. Okay, so again, magnesium akan ambil charge yang ada pada klorin, which is 1, manakala chloride ataupun klorin akan ambil nombor yang ada di hadapan charge untuk magnesium. Sebab tu kita dapat MgCl2. Okay. So Mg ambil 1 daripada klorin di sini. Manakala kita punya klorin akan ambil 2 daripada kita punya magnesium. Sebab tu kita dapat MgCl2. Okay, so nama compound kita adalah magnesium chloride. Ingat kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu letak Roman numerals sebab magnesium, sodium dan juga potassium adalah daripada group 1 and group 2. We know that group 1 metals akan mempunyai charge positive 1 dan juga group 2 metals akan mempunyai charge positive 2. Therefore, dia tidak perlu letak Roman numerals. Okay, so kita tengok pula kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni. Okay, so okay, so kalau kamu tengok dekat sini, yang paling jelas adalah SO4, di mana kita tahu SO4 ini datangnya daripada ion SO4 macam salah macam ni kan? Bukan sepatutnya aluminium ke tu, Ustaz? Bukan, saya Ya. salah. Okay, so semua orang betulkan sedikit ni soalan ni. Am2SO43. Ataupun saya nak tambah dekat sini. Cu2. Macam tu. Boleh tak semua orang? Saya tambah Cu2. Boleh Okay, so kalau saya pakai aluminium senang sangat. Okay, so kita tengok dekat sini, kita tahu bahawa SO4 mempunyai charge 2-. Okay. Okay, so ini adalah sulfate ion. Dan sekarang ni, sebab kita tahu kan, 2 ni adalah milik sulfur. Milik SO4 ataupun sulfate ion ini tadi. Jadi, 3 di sini adalah milik copper awak. Jadi, Cu ini adalah sebenarnya Cu3+. Okay? Kan silang kan? Ingat? Okay, so kalau Cu3+, nama dia adalah apa? Copper. Copper. Sulfate. Sulfate. Copper sulfate. Salah. Jangan lupa, copper kan kita, yes, Ian, betul. Sebab copper kan dia adalah salah satu daripada elemen transition metals. Jadi ingat bahawa transition metals dia akan ada Roman numerals sebab they can form more than one oxidation number. Okay, so nama untuk compound awak di sini adalah copper 3.
sulfate. So, copper siap. Okay. So, saya nak tekankan di sini SO4 dia mempunyai charge 2 minus sebab tu dia ada Cu dia ada 2 di sini, Cu2, okay? Dan kemudian SO4 dalam kurungan 3. So 3 ni sebenarnya daripada charge of your copper which is copper 3. Okay? Nah, jelas Jelas tak semua orang? Ya, Jelas sir. ya. Jelas, sir. Okay, good. Okay. So seterusnya kita tengok kepada FeC2O4. Cuba apa nama dia? Iron. Oxalate. FeC2O4. Okay, so pertama sekali kita tengok kepada anion kita. So C2O4 ni. Kita punya anion negative charge. Okay, so kalau kamu tak ingat, kamu boleh tengok balik kepada list tadi. C2O4 kita tengok kepada carbon. Okay, so kalau kamu tengok di sini C2O4 mempunyai charge berapa? Negatif. Negatif 2. Okay, negative 2. Okay, so itu adalah apa nama dia tadi? Oxalate, betul? Ya, oxalate. Yes, so oxalate. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, Fe tu tidak mempunyai sebarang apa? Cas. Charge Yes. Jadi, untuk neutralkan ataupun untuk pastikan dia tidak ada charge, untuk balancekan dengan kita punya oxalate ion 2 plus ini, ion awak mestilah mempunyai charge berapa? 2 plus. Positif. Pandai. 2 plus. Sir. Yes, pandai. Okay, so nampak Sebab tadi kita tahu kita punya ion oxalate has negative 2 charge. Therefore, to make sure that the ion is balance dengan dia punya oxalate ataupun cancel the charge supaya dia boleh jadi molekul, supaya dia boleh mencari compound bukannya ion. Okay, so kita perlu ada ion yang mempunyai charge 2 plus. Okay, so di sini ini adalah ion 2. Jadi nama dia adalah iron 2 oxalate. Macam tu. Nah, okay, so kalau kamu nampak sebenarnya sebab kita punya metal ni, terutamanya transition metals, the oxidation number is not obvious tau. Jadi apa yang awak kena tengok adalah pertama sekali tentukan kita punya anion terlebih dahulu. Sebab daripada anion tu kita boleh tahu charge dia berapa. Okay, so bila kita dah tahu charge dia berapa, baru kita boleh decide what is the charge for our metal. Okay, terutamanya transition metal. Sebab transition metals dia boleh ada lebih daripada satu oxidation number. Okay, so kita tengok pula latihan yang seterusnya. Okay, so reaction between aluminium hydroxide and nitric acid produce salt and water. Give the IUPAC name for the salt and its chemical formula. Okay, so sekarang ni dia bagi awak chemical equation. Dia bagi awak chemical reaction. Jadi apa yang awak kena buat adalah, so kita tahu, pertama sekali, dia bagi awak aluminium hydroxide. Dan kita tahu bahawa aluminium hydroxide mempunyai ion apa? Aluminium. Aluminium dengan Hydroxide. hydrogen tu. HO. OH. Yes, good. Okay, so aluminium mempunyai charge 3 plus. So ini adalah aluminium ion. Dan juga kita ada OH minus ion.
Okay, so ini adalah hydroxide ion. Jadi seperti yang saya cakap, aluminium akan ambil 1 daripada -1 sana dan kita punya hydroxide ion akan ambil 3 daripada Al3+. Jadi bila aluminium hydroxide, the chemical formula is aluminium dalam kurungan OH 3. Okay, so again saya nak tekankan 3 ni datang daripada aluminium yang mempunyai charge Al3+. Okay, so ini adalah aluminium hydroxide. Kenapa saya kena letak dalam kurungan? Kenapa saya kena letak dalam kurungan? Sebab 3 tu Sebab dia mewakili OH. Gitu kah? Yes, because this value 3 is for 3 moles of OH ion. Okay, sebab tu kena ada kurungan. Jangan letak AlOH3 di hujung. Sebab kalau AlOH3, ini bermaksud H ni je 3, O ni ada 1. So, ini adalah salah. Okay, so hati-hatilah untuk menulis chemical equation. Chemical formula. Okay, so seterusnya kita tengok pula, dia cakap kita react aluminium hydroxide dengan nitric acid dan menghasilkan salt and water. So, kalau kita nak tengok dia punya chemical equation, so aluminium hydroxide aluminium hydroxide adalah base. React dengan nitric acid, HNO3, kita akan dapat garam. Okay, so senang saja, aluminium akan ambil kita punya ion apa ni? NO3. Ion apa? Yes, Nitrate. nitrate. Okay, nitrat yang sebenarnya dia. Okay, so kita akan dapat aluminium okay, so again, saya nak ni, kita tahu bahawa aluminium akan ambil anion daripada kita punya acid ni, iaitu nitrate, dan aluminium mempunyai charge 3+. Okay, so aluminium 3+ dengan nitrate ion NO3-. Saya guna color lain lah. Okay, so NO3-. Jadi what happen is nitrate akan ambil 3 ni dan aluminium akan ambil 1 daripada sini kan. Sebab tu dah saya dapat aluminium nitrate yang mempunyai 3 di sini. Okay, so aluminium dalam kurungan NO3 tutup kurungan 3. Okay, jadi kita dah ada ion aluminium di sini. Dan juga kita ada nitrate ion di sini. Okay, so sekarang ni kita dah dapat dia punya chemical formula dan juga dia punya nama, iaitu aluminium nitrate. Saya guna macam-macam warna pula. Nah, saya guna warna pink Okay, so jangan lupa tulis nama
compound ini iaitu aluminium nitrate. Okay, dan jangan lupa kita ada byproduct air. Dan kemudian jangan lupa juga untuk kalau kamu nak balancekan chemical equation ni, boleh balancekan juga. Macam ni kita nak balancekan, nanti kita akan belajar dalam chapter 4 untuk balancekan chemical equation. So di sini kita tengok aluminium ada satu, sebelah sini ada satu aluminium, sebelah sini ada satu aluminium, dan kemudian kita ada, yes, kita ada 3 NO3 kan. So kita akan tambah di sini 3. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok kita ada berapa banyak? Kita ada berapa banyak H? Ada 3. 3. Yes. Oh ada 3 H. Yang ni ada 3. Sorry. Ni 3 H kan? Ni H juga kan? Berapa banyak tu? 4. Yes. 6. Lupa dah dah balance ni. 6. So kita ada total H2O. 6. Yes. So kita akan tambah 3 H2O kat sini. Okay. So kalau kamu kira kat sini kita ada 6 H, 3 O. 3 kali 1 O. So kita ada 3 O. So di sini kita ada O, 3. O, 3. Okay. Boleh? Nanti kita akan belajar balik balancing chemical equation. Lupa sudah kan? Cuti lama sangat. Okay, so untuk setakat ni kamu kena ingat tu sajalah macam mana kita nak bagi nama. Okay, so sekarang ni try pula untuk jawab soalan ni. Write down the chemical formula for the following compounds. Ni senang sebab ada nama. So daripada nama kamu boleh recall dia punya dia punya apa? Formula for the ion lah. Okay, so di sini kita ada chromium 3. So maksudnya Cr3+. Kalau sulfate? SO4. 2-. Jangan lupa. Tak habis yang dia cakap. Okay, siapa tu saya tak nampak sebenarnya siapa yang cakap. Okay, so jangan lupa kita kena silangkan dia. Okay, maksudnya Cr akan ambil 2 di sini. Manakala SO4 akan ambil 3 daripada charge chromium awak. Jadi kita akan dapat Cr2 SO4 3. Macam itulah. Okay, hilangkan kita punya number yang kita dapat daripada charge tu. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada yang ni. Cobalt 2. Ini bermaksud CO2+. Chlorate. Siapa tahu chlorate apa? Chlorate. Orange. Okay. Negatif. ClO3 negatif. Yes. Okay Okay. lah. Ingat kalau chlorate ClO3 negatif. Kalau perchlorate ClO4 negatif. Itu kalau kita tambah. Kalau kita kurangkan ClO2 negatif, kita akan dapat chloride. Kalau kita kurangkan satu lagi, kita akan dapat ClO minus hypochlorite ataupun hypochlorite. Okay. So chlorate dari 3 oksigen. Ingat chlorate 3 oksigen. Perchlorate kita ada 4 oksigen. Lepas tu kalau kita kurangkan daripada chlorate 3 tadi, kita akan dapat chloride. Dan kalau kita kurangkan hypochlorite, kita ada 1 oksigen. Okay, so chlorate untuk grup 17 kita ada 4 oksigen. So di sini kita punya formula untuk ion chlorate adalah ClO4. Sorry. ClO3 minus. Excited sangat sampai salah. Okay, so again cobalt akan ambil 1 daripada kita punya chlorine, daripada chlorate ni lah. Okay, sebab dia negatif 1 kan. Manakala cobalt akan memberikan 2 ni kepada kita punya
chlorate ion. So kita akan dapat cobalt. Lepas tu ClO3. ClO3 okay. Okay, lepas tu sampai habis. Tu dekat bawah dia. Yeah, pandai. Pandai. Cuma malas nak respon Respon lah. Saya sebenarnya kering tekak ni. Perlukan bantuan Okay, so tin 4 maksudnya siapa ingat? Tin 4. SN. Sternum. Yes, good. Yes, SN4. Oh, Dan nama pun 4 kena betul tu Okay, SN4 plus. Okay, oxide siapa ingat? O2. Oh, 2 minus. Okay. Jangan silap kita ada dua lagi oksigen, iaitu superoxide dan peroxide. So hati-hati Okay, so kita nampak tin 4 oxide. Okay, so apa yang berlaku di sini? Tin akan ambil awak punya 2 ni, dan juga oxide akan ambil 4 daripada tin awak lah. Jadi kamu akan dapat SN2O4. Yes, SN2O4. Okay. So kadang-kadang kamu akan jumpa juga di mana orang tulis instead of SN2O4 dia akan tulis sebagai SNO2. Okay, so ini adalah empirical formula. Pasal tak? Kita bahagi 2 kan? So kita dapat SNO2. So hati-hati sebab SNO2 ini juga adalah tin 4 oxide juga. Cuma ini adalah empirical formula. So kalau di exam mau tulis empirical formula kan sir? Kalau di dalam exam, diterima dua-dua SN2O4 dan juga SNO2. Cumanya dalam exam kalau dia bagi SNO2, kamu kena tahu bahawa apa? Mana ada oksigen charge dia negatif kan? Oksigen kan memang charge dia O2 negatif. Jadi kamu kena hati-hati bahawa ion yang terdapat di dalam SNO2 adalah SN4 plus dan juga O2 minus. Sebab kan kalau kamu tengok SNO2 ni, kamu akan dapat bahawa SN2 plus dengan dengan O minus. Mana ada O minus? Nampak tak? Kalau kamu nampak daripada sini kan? Jadi sebenarnya kalau kamu tengok, sebenarnya O ni adalah O2 minus. Jadi mana boleh SN2 plus dengan O2 minus dapat SNO2 kan? So dia akan dapat, yang ni kamu kena tukar sebagai SN4 plus. Okay, temanya O minus tidak ada, tak wujud. Okay, so kena hati-hati sekiranya dia bagi awak empirical formula. Itu je yang saya nak terang kepada awak, hati-hati dengan empirical formula. Okay, so seterusnya, apa lagi? Copper 1 maksudnya copper plus, dan kemudian nitrate adalah NO minus 3. NO minus 3, NO3 minus. Betul, sebut dia. Okay. Sebut nombor dulu baru charge dia dekat atas. Okay. So again kalau kau nampak plus copper plus 1, nitrate minus 1. Jadi kita just sambungkan saja copper dengan nitrate tu sebab nisbah dia sama untuk charge. So copper Cu NO3, kita dapat copper nitrate. Tidak perlu letak dalam kurungan. Okay, last sekali saya nak bezakan dengan copper 2 plus. So copper 2 plus maksudnya Cu2 plus dan juga nitrate iaitu NO3 minus. Jadi again nitrate akan ambil 2 daripada copper 2 plus dan copper akan ambil 1 daripada NO3 1 minus tu. Okay. Tebal kan. Kita ambil 1 lah daripada sana. Jadi kita akan dapat copper. Cu
Ya, lepas tu? NO3 kurungan 2. NO3 itu. Okey, pandai. Okey. Sebenarnya pandai nak menulis chemical formula dan bagi nama. Cumanya dalam exam dia terlupalah sedikit anion yang banyak-banyak. Betul tak? So lepas ni awak kena tengok, familiarize yourself with all of the anion especially, dan juga kita punya transition metals yang mempunyai more than one oxidation state ataupun oxidation number. Okay, so ada soalan setakat ni? Tidak lagi Zah. Jadi senang kan sebenarnya kan? Senang Okey. cuma hafalnya Apa? tu okey. Hafal dia tu Apa? banyak. Macam mana? Macam tak? Menghafal semua ni kan yang dalam nota ni. Ya. Ha, Satu hari satu boleh ni. Satu hari dua. Boleh. Alahai, sodium plus, potassium plus tu awak memang hafal. Saya rasa masalah dekat sini kan. Ni start daripada sini kan. Chromate, dichromate, permanganate, karbonate. Itu je saya rasa awak ada masalah sedikit lah. Kadang-kadang saya pun tertinggal charge dia tu. Kadang-kadang saya terletak negatif, kadang-kadang terletak tu negatif. Jadi temanya kena selalu nampak dan tengok list yang saya bagi ni. Okay. Okay, so kita ada masa sejam 15 minit lagi. Kita punya kelas kan pukul 11 kan? Okay, so dalam kita punya Google Classroom, di bawah chapter tu, di sini saya ada, seperti biasa kita ada checkpoint chapter tu. Checkpoint ni sebenarnya saya nak check awak awak dapat ke tak jawab setiap soalan-soalan ni melibatkan chapter tu lah. Jadi again, boleh jawab soalan quizzes selepas ini. Saya rasa dalam 15 minit kamu boleh jawab ni, senang, ada 20 soalan je. Saya nak check awak punya initial berapa banyak yang awak dapat daripada kelas saya. Okay, so nanti lepas buat ni kamu boleh teruskan dengan chapter 2 exercise. Okay, so chapter 2 exercise kita tak berapa nak banyak kali ni. So saya rasa boleh ke hantar, ada berapa muka surat? Ada 5 muka surat tapi soalan objektif je yang banyak. Ni naming, ni bilangan proton. Senang je. Boleh hantar hari Jumaat depan tak? Ui, lama. Boleh. 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 Boleh Boleh boleh. Okay. Okay, selama awak buat soalan ni, kalau kamu ada masalah, again saya tekankan, tanya dekat saya. Jangan senyap je. Okay? So kalau ada masalah, hari Selasa nanti kita tengoklah. Kalau saya buat video, kamu boleh tengok video untuk chapter 3. Kalau tak boleh, kalau tak sempat, saya akan ajar secara Google Meet lah. Okay, so kalau saya ajar secara Google Meet pada hari Selasa, saya akan tanya dah, ada masalah tak kamu nak buat soalan chapter tu ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, boleh nanti buat 2 tugasan tu. Okay, saya bagi sampai hari Jumaat lah. Boleh? Boleh. Untuk checkpoint chapter tu ni, awak terus jawab lah lepas ni sebab soalan dia tak banyak, 20 soalan objektif saja pun. Okay, okay, so kalau tak ada apa-apa, kalau ada masalah, kamu boleh text saya akan jawab terus. Saya akan tunggu ni sampai pukul 11 kalau ada masalah. Okay, so kalau tak ada masalah, selamat berhujung minggu. Okay, so ramai yang tanya dekat saya tentang UPS 1 ataupun ujian penilaian sumatif 1 untuk chemistry. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, academic calendar, masih nampak kan saya punya paparan? Masih. Okay, so kalau kamu nampak kepada, okay good, nampak Okay, so kalau kamu nampak kepada kita punya timetable ataupun academic calendar ni, nampak ni, SAT 1. SAT 1 adalah pada minggu 8. Sekarang kita berada pada minggu 4. Sorry. Sekarang kita minggu 5 hari ni 20 hari bulan, so kita minggu 4 lah sini. Okay.
Nampak? So kita minggu 4 sekarang. So kita punya ujian sumatif yang pertama adalah pada minggu 8. Boleh? Boleh. Boleh. Subjek apa yang dah mula UPS? Bio, Minggu depan. bio, matematik next week. Bio sudah. Bio sudah Okay. kak. Saya bukan belum diagnostik. Bio tu bukan dites kan? Bio belum. Ya kan? Oh, okey lah, okey. Lama kita aja nama. Jangan. Amboi. Apa ni? Okay, so saya nak ulang balik. So kita punya ujian sumatif pertama adalah pada minggu ke-8. Saya akan decide nanti tarikh dia bila. Dan chapter yang akan masuk adalah chapter 1, 2 dan 3. Ada 3 chapter lah. Seperti biasa 20 soalan objektif. Okay. So bila soalan objektif ni salah satu banyaklah markah dia hilang ya. So kena hati-hati, nampak ni berapa banyak? 20% tau. Maksudnya salah satu 1% hilang. So pastikan jawab betul-betul. Boleh? Boleh. Boleh. Sorry lah, saya memang suka ulang banyak-banyak kali sebab kamu senyap je, lepas tu nanti salah buat. Saya tak marah. Satu tu sir. Yes, Dari yeah. bab berapa sampai bab berapa? Bab 1 sampai bab 3. Okey. Okay. So kita belum masuk bab 3 lagi kan? So minggu depan kita akan masuk bab 3. Ada soalan lagi? Tidak rasa. Tiada. Okay, bagus. Lepas ni boleh buat checkpoint untuk chapter 2 dan boleh mulakan jawab soalan tutorial. Nanti tanda mana, alamak susah nak jawab, terus tag saya. Terus ambil gambar. So macam mana nak jawab ni macam tu. Nanti saya tolonglah jawab untuk awak. Saya bukan tolong jawab untuk awak, saya akan ajar awak macam mana nak buat lah. Okay. So itu sahaja untuk hari ni. Selamat berhujung minggu dan selamat berehat. Berehat ke? Thank you, sir. Okay, thank you class. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, 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 sir. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Bye bye. Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. Bye-bye. Bye-bye.